Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan selamat malam saya ucapkan kepada para panel kan yang bersama kita pada malam ni, Encik Marbawi yang merupakan bekas atlet memanah negara dan juga kini berprofil sebagai jurulatih atlet kebangsaan. Kemudiannya kita ada bersama kita pada hari ini Ustaz Yusra Abdullah, pensyarah Akademi Pengajian Islam Contemporary. Kemudian yang bersama kita tidak ketinggalan wakil daripada suara pelajar daripada pelajar yang kita nak dengarkan, kita nak bawakan hari ini, iaitu Encik Muhammad Adib Ahmad Wafi, bekas pengurus Persatuan Bola Sepak Akademi Pengajian Islam Contemporary ataupun dikenali sebagai ASIS FC lah. Jadi pada malam ni kita sebenarnya berbesar hati dan kita bersyukur sangat-sangat atas kelapangan dan juga ruang yang diberikan daripada semua pihak, yang mana kita tahu pada malam ni sesi turut serta daripada beberapa kampus, daripada kampus Shah Alam, kampus Reman 3, Jengka, dan juga pelajar-pelajar daripada Fakulti Sains, Sukan dan Rekreasi. Jadi pada malam ni kita nak bawakan satu sesi perkongsian yang santai lah kan. Kita tak adalah nak formality terlalu tinggi sangat sebab ada waktu malam sikit kan. Jadi pada malam ni kita nak berkongsi pendapat, pengalaman dan mungkin ada beberapa tips yang nak kita kongsikan dengan pelajar yang boleh kita jadikan panduan. Jadi pada malam ni kita akan kupas isu berkaitan dengan cabaran dan juga apakah isu sebagai seorang Muslim, terutamanya yang terlibat dengan sukan dan juga rekreasi. Jadi tanpa untuk melengahkan masa, kita mulakan sesi yang pertama ini. Saya jemput, kita nak ice breaking dulu. Kita nak ice breaking dululah, kenal-kenal. Kan mungkin ada pelajar yang pernah nampak, ada pelajar yang macam pernah nampak encik ni dekat TV ya, contohnya. Biasa duduk belakang-belakang. Ataupun mungkin pernah jumpa Encik Adib ataupun Ustaz Isra, pelajar-pelajar mungkin familiar lah. Jadi untuk pusingan yang pertama ni kita nak berkenalan, mungkin boleh menceritakan serba sedikit latar belakang uh, penglibatan dalam dunia sukan ni. Kalau boleh kita mulakan terlebih dahulu dengan Encik Marbawi. Kan? Dipersilakan. Boleh. Terima kasih Tuan Moderator, Cik Muhammad Syukri, yang saya hormati Cik Muhammad Yusra, pensyarah daripada Pusat Islam, Akademi Pengajian Islam. Dan Cik Muhammad Adib dan seterusnya kepada semua pelajar-pelajar, mahasiswi UiTM dan semualah yang menyertai webinar kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pergi lebih lanjut, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Marbawi bin Sulaiman. Kini bertugas sebagai jurulatih memanah di Majlis Sukan Negara dan di Persatuan Memanah Kebangsaan Malaysia lah. Penglibatan saya bermula daripada tahun 1997 ketika di sekolah lagi, dan menyertai pasukan negara pada tahun 2002 semasa saya menuntut di UiTM Shah Alam. Saya salah seorang alumni UiTM Shah Alam lah, dalam jurusan diploma Sains Sukan dan Rekreasi. Penglibatan dalam memanah ni nak compare dengan lain-lain tu masih baru jugalah. Dan pengalaman saya sebagai seorang atlet bermula pada tahun 2002 sehingga 2009 saya aktif sebagai atlet negara. Penglibatan terakhir ataupun tertinggi menyertai kejohanan Sukan Olimpik di Beijing pada tahun 2008. Memang cita-cita saya daripada menyertai sukan memanah ni untuk menyertai Sukan Olimpik. Kalau saya bercita-cita memenangi pingat emas, mungkin dah dapat lah. Ya. Okey. Dan pada tahun 2010 saya mula
beralih arah lah ke arena kejurulatihan dan sekarang ni alhamdulillah diberi tanggungjawab menjadi ketua jurulatih negara dan sebagai pengurusi jawatan kuasa kejurulatihan lah untuk Persatuan Manah Kebangsaan Malaysia. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak-banyak pada Encik Marwawi. Dia bahasa manjanya ataupun bahasa panggilan tu kita panggil macam mana? Kalau atlet, dia bila berkomunikasi dengan Encik Marwawi, dia panggil apa? Tuan Marwawi ke? Macam mana? Kita nak Biasa bagi santai sikit malam ni. boleh. Saya kalau di kalangan pemanah ataupun di kalangan jurulatih-jurulatih ataupun komuniti memanah ni Hmm. lebih dikenali sebagai Coach Awi lah. Persyawi lah. Okey. Boleh dia nampak ringan sikit. Dia nampak macam lebih lebih rapat untuk kita Ya. bersembang tu. Kan, okey, Coach Awi. Okey, terima kasih banyak Coach Awi. Seterusnya saya jemput the only one, kan? Ustaz Yusra Abdullah, pensyarah di Akademi Mulia Islam. Dia cukup bersemangat kalau kita bercerita tentang sukan. Kalau student ada nak buat program sukan, memang dia akan turun padang. Tak payah paksa, dia akan turun, dia akan bagi semangat. Inilah orang cakap pemain ke-12 dan pemain ke-12 yang ada di fakulti kami. Jadi kita pun nak dengar latar belakang dan juga mungkin ada sedikit penglibatan Ustaz Yusra dalam dunia sukan sedikit. Dipersilakan. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan moderator kita, Ustaz Muhammad Syukri Wong. Terima kasih juga kepada Coach Awi kita, ataupun Muhammad Mabawi Sulaiman. Abang, kawan-kawan saya panggil Abang Awi. Ada panggil Coach Awi. Alright, dan juga kepada saudara adik, alumni ASIS UiTM dan juga bekas pengurus ASIS Football, alright, yang berjaya membawa piala ke Akademi Pengajian Islam yang pertama sebelum PKP. Alright, sejarah permulaannya, saya ni tak ada lah boleh main sukan banyak sangat. Boleh main tapi tak pandai mana. Main semua benda, tak pandai mana. Peringkat sekolah rendah kalau sukan ni, okey sekolah je lah. Sekolah menengah tak layak sebab ramai orang lebih hebat. So saya pilih catur untuk bersukan. Itu pun kalah. Alright. Dan peringkat paling tinggi. Yang paling tinggi saya pernah masuk adalah memanah. Yes, saya memanah. Memanah di Universiti Malaya Sukan Antara College. Itulah peringkat tertinggi saya. Dapatlah nombor 3. Itulah kenangan saya. Sukan Antara College di UM. Dan sekarang ini penglibatan saya sebagai pensyarah di UiTM. Dan saya punya research dalam PhD saya adalah berkaitan dengan sukan. Menjurus kepada e-sport. Dan jawatan saya di Akademi Pendidikan Islam ni adalah penyelarang sukan. Dan sekarang ini kita di UiTM sedang berlangsungnya sukan antara fakulti. Sukan antara fakulti. Dan semangat kesukanan itu masih membara di jiwa saya. Dan sentiasa membara. Alright. Itulah sedikit latar belakang saya yang tak adalah terkenal sangat macam Coach Awi kita tu. Alright, terima kasih. Okey, terima kasih banyak-banyak Ustaz Yusra atas sedikit perkongsian. Dan tidak kita lupakan, kita tak naklah perbincangan ini dia punya apa kita panggil perbezaan dari sudut komunikasi itu. Sebenarnya itu sebab kita ajak juga Encik Adib ni sebab dia masih lagi orang cakap dalam fasa fresh lagi sebagai alumni dan baru sahaja selesai pengajian dan dia terlibat juga dalam dunia sukan. Jadi saya jemput juga kan Encik Adib kalau ada ataupun nak kongsikan menceritakan sedikit latar belakang dalam dunia sukan untuk kita sama-sama dapatkan sedikit gambaran bagaimana penglibatan tu tadi. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Jadi yang saya hormati Ustaz Syukri, Ustaz Yusra dan Coach Awi kita lah. Okay. Jadi penglibatan saya dalam sukan ni pun sama macam lebih kurang macam Ustaz Yusra jugalah. saya sebagai atlet mungkin saya biasa-biasa je. Paling banyak pun saya main mungkin sukan frisbee. Yang sukan frisbee ni banyak tournament dia biasa open.
Jadi sukan frisbee lah yang saya banyak join. Tapi saya banyak terlibat untuk sukan ni, saya banyak terlibat dalam bahagian pengurusan lah biasanya. Tahun 2019 saya jadi sekretariat mahasiswa fakulti di bawah portfolio sukan dan kebudayaan. Jadi saya secara keterlibatannya perlu menguruskanlah pasukan bola sepak Aziz FC yang masa tu kita datang sebagai underdog kalau Ustaz Yusra ingat. Kita datang sebagai underdog, kita main di Piala PPP, Piala Pengarah Pembangunan Pelajar masa tu. Dan alhamdulillah kita berjaya menjadi juara lah untuk pertandingan itu. Dan seterusnya kita dapat pergi lagi, ada 2 lagi final pada tahun yang sama kita pergi, menjadikan 3 final lah untuk tahun 2019 tu. Jadi lain-lain untuk sukan ni, sukan antara fakulti pun saya pernah join dulu, masuk frisbee juga sampai quarter final. Dan untuk sekarang ni saya berada di saya sebagai pensyarah di Kolej Yayasan Pelajaran Johor dan sekarang ni terlibat secara aktif bermain bola tampar lah di bawah Kolej Yayasan Pelajaran Johor. Itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih Encik Adib. So kalau kita tengok profil ataupun kita gabungkan panel malam ni, kita ada atlet, kita ada manager kan, atlet, lepas tu dah naik upgrade jadi coach, lepas tu ada juga pendidik, lecturer yang terlibat. Jadi perspektif tu saya rasa cukup menarik perkongsian yang kita akan kupaskan pada malam ni. Okey, saya nak mula dengan Encik Coach Hawi dululah. Coach Hawi dulu. Macam mana kita tahu dunia sukan hari ini dia dah dianggap satu profil yang cukup profesional. Kalau dulu, kalau macam masa kita kecil-kecil, kalau kita ni banyak sangat main dekat sekolah, memang mak ayah kita, kau ni main je kerja. Pergilah belajar. Kan? Tetapi hari ini, perspektif tentang sukan dan rekreasi terutamanya telah memberikan satu dimensi baru, yang mana sukan dilihat sebagai satu kerjaya profesional. Dan bila dah terlibat dengan kerja profesional ni, sudah pasti tidak mudah lah untuk kita nak mengorak kerjaya dalam sukan tu tadi. Dan dalam sukan pun macam mana Coach Awi jelaskan, bermula daripada sekolah, kemudian sambung di peringkat universiti, bergerak aktif sebagai atlet kebangsaan, sudah pasti ada banyak insiden yang berlaku. Dan macam mana kita tahu dalam dunia sukan ni, hari ni mata dunia tertumpu kepada dunia sukan. Sebab sukan dah bukan dia sekadar bersukan, tapi ada sponsorship, ada branding, ada apa kita panggil, ada popularnya tu. Jadi dalam kita gembira ataupun kita nampak highlight dalam dunia sukan ni, ada banyak insiden macam skandal, macam ada masalah salah laku atlet. Benda-benda ni berlaku. Boleh tak Coach Awi bagi sedikit gambaran kepada kami, macam mana kita ataupun macam mana kita nak faham bagi orang yang mungkin baru nak tahu dunia sukan ni, apa yang ada dalam dunia sukan tu sendiri? Okey, terima kasih Ustaz Syukri. Berbalik pada soalan tadi, memang tidak dinafikan di dalam dunia sukan sekarang memang banyak cabaran-cabarannya lah. Terutama sekali kalau melibatkan salah laku ataupun skandal dan sebagainya. Tetapi apa yang boleh saya kongsikan di sini sebenarnya bukan kita kita nak menidakkan benda tu, walaupun benda tu ada berlaku, tetapi apa bagi saya sendiri sebenarnya semua berteraskan kepada individu tersebut, iaitu bagaimana hubungan antara kita atlet dengan atlet ataupun atlet dengan jurulatih khasnya, ada batas-batas pergaulannya. Jika kita tahu batas-batas tersebut, saya percaya perkara-perkara seperti ini tidak akan berlaku. Tetapi jika kita membiarkan suasana ataupun environment kita tu menjurus ke arah salah laku tersebut, maka perkara-perkara seperti itu akan terjadi dan mudah terjadi. Apa yang saya tekankan di sini adalah bagaimana tindakan ataupun individu itu sendiri
kesedaran yang ada pada diri sendiri. Sama ada boleh memfikirkan sama ada benda itu salah ataupun betul. Dari sudut etikanya dan juga dari sudut kalau apa yang kita bincangkan pada malam ini adalah dari sudut keagamaannya lah. Apa yang lebih penting bagi saya, bila kita tahu batas-batas tersebut, maka kita tahu bagaimana cara pergaulan kita, bagaimana cara kita mengadakan satu batasan antara perhubungan tersebut. Dan saya percaya perkara-perkara ini tak akan berlaku jika masing-masing tahu tanggungjawab dan tahu etika-etika yang kita telah ajari, sama ada dari sudut atlet itu sendiri maupun dari sudut jurulatih itu. Okey. Jadi macam kita tengok hari ni, bila contoh macam atlet memanah, kita tahu macam atlet memanah ni untuk terlibat dengan kontroversi ataupun terlibat dengan apa kita panggil salah laku tu mungkin kurang lah. Terutamanya macam contoh sukan-sukan yang berprofil tinggi yang mana lebih banyak tumpuan penjanaan seperti bola sepak, angkat berat yang ada isu-isu seperti doping, isu seperti mengatur perlawanan dan sebagainya. Kalau macam dalam sukan memanah sendiri, dia terdedah tak kepada insiden-insiden sebegitu ataupun sukan ni dia tak ada ataupun tidak diberikan cabaran daripada sudut begitu. Okey, saya bercerita dari sudut komuniti pemanah sendiri. Bukan hanya di Malaysia tetapi untuk peringkat antarabangsa. Kita sebenarnya di World Archery ataupun International Organisation telah mengeluarkan satu akta lah di mana mana-mana atlet ataupun jurulatih yang didapati bersalah ataupun didapati mengamalkan betting semasa pertandingan boleh diambil tindakan tata tertib dan jika disabitkan kesalahan boleh suspended lah untuk tempoh beberapa tahun. Dan jika kita masih melakukan salah satu yang sama, maka mungkin kita tidak dibenarkan untuk melibatkan diri dalam sukan memanah sama ada di dalam negara ataupun di luar negara lah. Itu dari sudut perjudian lah kalau kita tengok isu betting ni memang popular lah mana-mana sukan sekalipun. Tapi memang dalam memanah kita ada akta ataupun ada syarat-syarat peraturan yang mana semua penggiat-penggiat sukan memanah ni tidak dibenarkan sama sekali untuk melakukan perkara tersebut. Okey, baik. Alright. Okey, kita beralih kepada Ustaz Yusra. Kalau macam pandangan Coach Awi, kat situ ada peraturan ataupun ada dia punya akta bagi setiap sukan. Jadi kalau kita tengok Islam sendiri, dia menggalakkan sukan. Bahkan ada quote dalam pepatah Arab, aqlus salim fi jismi salim. Kan, al-mu'minu quwwah uhibbu min mu'minu dhaif, kan? Mukmin yang kuat ataupun yang perkasa itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah ataupun tidak berdaya lah, maknanya tak membina kekuatan. Dan kalau kita tengok pun Islam dan sukan sebenarnya dia boleh berjalan secara harmoni. Tetapi kadang-kala insiden-insiden yang berlaku dan cabaran hari ini boleh datang daripada pelbagai aspek. Jadi macam contoh kan, macam sukan memanah tadi, macam Coach Hawi beritahu kadang-kala ada salah laku seperti betting. Dan lebih daripada itulah kalau kita tengok dalam dunia sukan secara keseluruhan, ada rasuahnya, ada buki atau perlawanan, ada doping. Jadi bagaimana Islam ataupun bagaimana pendekatan Islam untuk perhalusi untuk kita nak murnikan sukan dan rekreasi, terutamanya bila melibatkan salah laku seperti ini. Okey, terima kasih kepada Ustaz Syukri kita. Okey, nak tambah sikit saya lupa nak cerita background saya tadi. Saya ni penyokong Manchester City. Oh. Yang menang baru ni. Oh, okey. Kami tahu. Menang ke? Okey. Untuk memperhalusi
isu-isu tidak bermoral seperti doping, judi, buki dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita lihat benda ini berlaku adalah kerana atlet ataupun mereka yang berkenaan tidak faham, tidak faham apakah itu judi dalam Islam, rasuah dalam Islam dan sebagainya. Menyebabkan mereka beranggapan itu adalah perkara yang biasa yang boleh diamalkan, dilakukan oleh sesiapa saja. Kalau atlet itu telah sampai ke peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa, negeri, mungkin mereka telah diberi pendedahan. Tetapi bagi atlet-atlet yang baru mencuburi bidang sukan, industri sukan, sepemahaman yang jitu terhadap maksud, mafhum, perkara-perkara yang dilarang itu perlu ditekankan di peringkat sekolah lagi dan juga di rumah. Sebagai contohlah, bila kita sebut perihal judi, tak semua daripada kita ni faham apakah itu judi. Sebab secara praktis kalau kita lihat kan, kawan-kawan saya dan sebagainya, pernah dulu saya di peringkat sekolah, pergi main apa? Main snooker contoh. Kalah bayar. Menang, happy, relax, seronok. Okey. Adakah kita tahu bahawasanya permainan yang kalah dan bayar, ada pemenang dapat manfaat, yang kalah dapat kerugian? Itu sebenarnya definisi. Definisi apa? Definisi judi. Definisi judi. So di sini saya nak cuba sampaikan satu definisi judi dari sudut Islam. Apakah Islam melihat judi itu? Okey, menurut Ibnu Taimiyah dan Al-Mawardi, judi merupakan pengambilan sebahagian daripada harta seseorang, kemudian dipertaruhkan sama ada seorang itu dapat hasil tersebut ataupun dia tidak dapat apa-apa, ataupun dia mengalami kerugian. Itulah dipanggil judi. Memang judi ini merupakan satu amalan tradisi masyarakat dahulu kala. Tak kira lah dia tu Korea ke, Jepun ke, Arab ke, Melayu ke, mesti ada judi dalam kehidupan mereka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah, ayat 219. Mafhum ni bunyi macam ni lah. Okey. Pada keduanya, berkaitan judi, ada manfaat bagi manusia, tapi dosanya lebih besar. Dosanya lebih besar. Maka Allah mengharamkan judi. Oleh itu para ulama telah menggariskan beberapa ciri-ciri permainan, pertaruhan yang bagaimana boleh dikategorikan sebagai judi. Ulama telah menggariskan salah satu yang pertama adalah pertaruhan pertandingan tersebut mestilah disertai oleh 2 orang ataupun lebih. Setiap pihak mempertaruhkan sesuatu. Kalau ada 2 orang mempertaruhkan sesuatu. Seorang pertaruhkan RM50, seorang lagi pertaruhkan RM50. Kalau 3 pun RM50 ataupun selebihnya. Dan syarat yang ketiga, di mana orang yang memenangi dia akan mengambil pertaruhan tersebut semuanya. Semuanya. Maka itulah judi. Sebagai contoh, kalau kita main bola, sewa court sepatutnya hafal lah. Kalau court 100, satu tim 50, satu tim 50. Okey, maka harga ada 100, 50-50. Tapi di sini kita kata kalah bayar. Kalah bayar itu bermaksud apa? Tim A letak 100, tim B letak 100. Kalah, tim A yang kalah, 100 tersebutlah digunakan untuk bayar. Itulah dia panggil judi. Yang diamalkan dalam masyarakat sekarang. Alright. Tapi dalam pertandingan, kita boleh keluar daripada judi jika kita faham bagaimana nak keluar daripada judi. Alright. Kita boleh masuk pertandingan, bayar yuran pendaftaran, tetapi hadiah diberikan oleh orang yang ketiga. Hadiah ataupun selalunya judi, duit yang diletakkan itu dijadikan sebagai hadiah ataupun dijadikan sebagai untuk bayar yuran kod dan sebagainya. Okey.
ataupun duit tersebut dijadikan sebagai hadiah dalam pertaruhan tersebut, jurang penyataan. Tapi untuk mengelakkan berlaku benda tersebut, kita kena cari sponsor. Sponsor tersebut bagi hadiah, maka terlepaslah kita daripada salah satu daripada kita itu rugi. Itu kaedah. Selain daripada isu-isu berkaitan dengan judi, okey, dalam Islam melihat rasuah merupakan isu yang sangat besar akibatnya. Ha? Sebagai contoh, rasuah berlaku dalam ekonomi, dalam politik, dalam pembinaan negara, dan rasuah ini boleh membawa kepada kalau kita lihat kemusnahan. Okey. Sebagai contoh, saya selalu bawa contoh. Jika seorang kontraktor dapat kontrak, untuk buat jabatan, tetapi duit yang dia ada untuk buat jabatan tersebut dia telah guna half untuk bagi rasuah, maka jabatan yang dia buat tu menggunakan kos yang half lagi, maka kemungkinan jabatan tersebut akan runtuh tu sangat tinggi. Begitu juga kalau rasuah di dalam sukan. Seorang atlet bayar kepada coach untuk pilih dia sebagai first 11 ataupun apa-apalah, bapak dia bayar dan sebagainya, menyebabkan sukan yang diceburinya tersebut tidak akan berkembang. Masa depan sukan tersebut akan terpantut kerana dikelilingi dengan nilai-nilai benda-benda yang negatif. Selain daripada itu, kalau rasuah kepada pengadil pula menyebabkan perjalanan dipanggil perjalanan perlawanan tersebut adalah tidak adil. So oleh itu di sini saya melihat terjadinya perkara-perkara yang negatif, disebabkan pengetahuan atlet, pengetahuan manager dan juga kecaknaan masyarakat, culture masyarakat yang terlibat dengan perkara ini dan menganggap perkara itu adalah biasa. Maka ia akan membawa isu-isu ini, membawa benda-benda ini ke dalam dunia sukan. Itu saja. Okey, terima kasih panjang lebar. Contoh situasi yang dikongsikan oleh Ustaz Yusra berkaitan dengan cabaran lah, terutamanya bila kita tengok hari ni sukan tu kadang-kadang yang berminat tu, dan hari ni tumpuan sukan tu bukan sahaja berminat sukan, tapi orang-orang ada juga yang mengambil kesempatan dalam dunia sukan tu sendiri. Okey. Saya nak tanya Encik Adib, okey, sebagai seorang pengurus, bekas pengurus di ASIS, menguruskan pasukan bola sepak di fakulti, dan juga berjaya membawa fakulti menjuarai liga dan juga pertandingan bola sepak. Bagaimana Encik Adib melihat hari ini yang rata-rata kebanyakannya, dan pengalaman sewaktu menguruskan pasukan di ASIS, yang kita tahu pelajar-pelajar kita Melayu beragama Islam, Muslim. Tetapi kadang-kadang kita bertanding di luar kawasan, bertanding dengan penganjur yang mungkin terlepas pandang lah. Terlepas pandang dari aspek-aspek keperluan dan juga kemudahan, terutamanya kepada ruang solat, tempat tukar pakaian. Jadi dari sudut pengurusan, macam mana Cik Adik melihat situasi macam ni, dan apakah yang telah diambil tindakan dari sudut langkah-langkah untuk kita menambah baik situasi seperti ini? Okey, sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Syukri atas soalan yang diberikan. Jadi pertama-tamanya untuk bahagian pengurusan lah, bahagian pengurusan atlet ni. Yang pertama yang saya nampak adalah persediaan. Persediaan dari segi atlet sendiri dan dari segi manajemen sendiri. Okey, contohnya bukan contohnya, setiap pertandingan yang dianjurkan ataupun setiap open tournament dan sebagainya, kita perlu lihat pada dia punya peraturan dulu. Peraturan pemakaian, contoh macam bola sepak, seingat saya setiap kali sebelum perlawanan akan ada meeting bersama dengan manager pasukan lawan, bersama dengan pihak penganjur untuk tentukan pakaian, nak pakai color apa. Macam ASIS dulu kita ada baju warna hijau, warna putih. Kita ada sekurang-kurangnya ada 3 baju lah, home, away dengan third. Kan. Jadi masa tu kita sebagai manager sendiri pun kita dah kena bersedialah dengan
um, terutamanya untuk macam contoh pemakaian ni dalam aspek penutupan aurat. Macam pelajar kita memang kita wajibkan semua untuk menutup aurat, dan memang kita minta student kita pakai tie dan inner lah, sebab seluar yang kita sediakan pun memang seluar pendek dan stokin. Jadi dia punya tie tu dia kena pakai. Cumanya kadang-kadang pihak penganjur ni dia ada tetapkan tie mesti colour apa. Mesti kena colour putih ataupun colour hitam dan sebagainya lah. Mengikut colour jersey. Sebab untuk mengelakkan sebarang kekeliruan. Jadi kita sendiri sebagai pengurus pun kita dah kena bersedia dalam situasi itu, dan kita kena tahu pukul berapa game tu. Perlawanan tu pukul berapa. Kalau kata perlawanan tu kena pada waktu maghrib. Mungkin kita boleh tanya terus pada pihak penganjur, boleh tak kita nak selesaikan solat maghrib dulu. Dan benda tu alhamdulillah rezekinya kita ni duduk dalam negara yang majoritinya Muslim. Jadi biasanya benda tu boleh orang kata boleh ditolerate lah, boleh dibincangkan. Jadi itu untuk bahagian pengurusan lah, dan sama juga tempat solat dan sebagainya. Macam kita pernah diberi peluang semasa main Piala UiTM di hatiku, dapat bermain di stadium terus. Stadium UiTM, yang mana jaranglah student dapat main kat stadium UiTM tu kan. Jadi masa tu pun game seingat saya lepas Isyak dalam pukul 9 tu. Jadi kita memang dah cakap dengan pihak pengurusan, boleh tak kita nak solat dulu dalam dalam bilik persalinan tu. Dia kata tak ada masalah as long as bilik persalinan tu kemas lah. Jadi kita pun solat Isyak berjemaah kat dalam tu. So dari segi itu di bahagian pengurusan, semasa sebelum perlawanan, semasa perlawanan, selepas perlawanan, kita kena bersedialah dalam bahagian-bahagian tu. Terutamanya untuk menjaga kredibiliti kita sebagai Muslim. Lepas tu di pihak atlet pula, untuk atlet-atlet ni, biasanya kalau kita sentiasa ada hubungan dengan atlet ni dia akan banyak refer kita. Macam ni boleh ke? Macam ni boleh ke coach? Macam itulah kan. So biasanya kita akan bagi maklumat yang sebetulnya lah, yang sepatutnya, dan kita mesti ingat jugalah, terutamanya macam bab pemakaian ni memang kita memang pastikan student kita, untuk pasukan asis kita memang suruh dia pakai tie. Lepas tu untuk atlet ni kebiasaannya yang saya nampaklah cabarannya untuk seorang atlet ni, terutamanya untuk macam sukan yang macam Ustaz Syukri kata berprofil tinggi macam bola sepak, dia dari segi provokasi. Provokasi daripada pihak lawan, daripada kita sendiri kan. Dan sejauh mana sejauh mana atlet tu boleh tahan dengan provokasi tersebut. Macam seingat saya masa perlawanan Piala PPP di peringkat semifinal, kita berlawan dengan pasukan Fita masa tu, filem kita animasi, dan diorang bermain sangat agresif dan fizikal. Student kita masa tu memang hampir-hampir nak bergaduh dah masa tu. Memang atlet kita dah nak bergaduh, dan kita sebagai pengurus di luar padang yang dah nampak situasi tu, kita terus panggil atlet tu, sabar. Jangan cetuskan pergaduhan kat sini. Jangan mulakan sesi maki-memaki tu. Macam itulah istilahnya kan. Jadi pada saya paling penting sekali as pengurus dan as atlet sendiri, dari segi persediaan secara fizikalnya dan persediaan secara mentalnya sebelum memulakan apa-apa perlawanan. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Okey. Saya tertarik sebenarnya bila macam Cik Adib bagi tahu di peringkat pengurusan, kadang-kadang ada perkara yang kita boleh berbincang dengan penganjur, contohnya berkaitan dengan waktu solat, etika pemakaian. Tapi cuba kita besarkan skop ni. Saya nak kembali pada Coach Hawi. Coach Hawi dia pernah berprofil sebagai atlet kebangsaan, yang mana mungkin terlibat dengan tamasya di luar zon selesa kita. Malaysia majoriti Islam, mungkin kita tak banyak sangat isu. Tapi kalau kita bertanding di negara luar, contohnya macam tamasya terakhir beraksi di Olimpik di Beijing, negara yang bukan majoriti Islam. Kemudiannya dengan Sukan Commonwealth pun kita tahu ada tamasya yang dijalankan pada musim
tak silap saya pada tahun 2014 di Glasgow. Waktu tu orang sedang beraksi dalam bulan puasa. Kan dalam puasa, atlet terpaksa beraksi dalam puasa. Jadi cuba Coach Awi bawakan kami situasi di saat ketika itu, sebab kalau kami di tanah air, apa yang kita tengok di kaca TV itu hanyalah sedikit sahaja perkongsian waktu atlet sedang beraksi. Tetapi di off camera tu, di belakang kamera tu, macam mana dengan tata cara kita nak berpuasa, kita nak negotiate dengan penganjur. Mungkin boleh sedikit perkongsian sebagai atlet maupun sebagai profil jurulatih membawa atlet bertanding di negara luar dengan bezanya agama, cara hidup, bangsa, waktu perbezaan waktu dan sebagainya. Silakan Coach Awi. Baik, terima kasih Ustaz Yusri. Ustaz Syukri. Okey, mengikut pengalaman saya lah. Sepanjang pelibatan saya sebagai seorang atlet, setakat ni tiada isu berkenaan dengan waktu-waktu solat kerana dari segi jadual pertandingan tersebut adalah memang telah diperuntukkan ataupun telah ditetapkan waktunya dan tidak mempengaruhilah waktu-waktu solat. Dan untuk isu solat tu tiada masalah bagi saya. Cuma untuk puasa, pernah beberapa kalilah tim memanah sendiri beraksi di kejohanan di peringkat antarabangsa yang mana dianjurkan pada bulan Ramadan. Jadi di situ bagi saya satu cabaran pada kita yang mana perlu meningkatkan bagaimana kita dapat bertahan semasa pertandingan, sepanjang pertandingan. Kalau kita nak ikutkan waktu di Olimpik London pun ketika itu pun sama bulan puasa dan kita terpaksa berpuasa lebih daripada waktu kita berpuasa di Malaysia. Dan alhamdulillah waktu tu pun atlet kita semua, kontingen kita pun masih berpuasa lah, tak ada masalah. Cuma ada di kalangan atlet-atlet yang mungkin dia tahu bagaimana keadaan badannya dan menyebabkan dia terpaksa untuk tidak berpuasa, tetapi dari segi hukumnya dia tahulah bagaimana untuk menggantikan puasa selepas habis Ramadan dan sebagainya. Tapi itu mengikut keperluan ataupun mengikut keadaan semasa. Tetapi yang lain-lainnya setakat ini tak ada masalah. Dan saya ingin berkongsi lah bagaimana pengalaman saya waktu baru-baru ni pada tahun lepas. Tahun lepas kita membawa saya sendiri sebagai jurulatih untuk pasukan ASEAN University di kejohanan ASEAN University di Thailand. Di kalangan atlet-atlet kita pun ada yang ada Islam, ada non-Muslim pun ada, tetapi dari segi kefahaman terhadap apa keperluan seseorang Muslim itu perlu lakukan difahami di kalangan atlet. Ada setengah atlet yang terpaksa menginap dalam bilik hotel ataupun penginapan yang sama dengan atlet non-Muslim, tapi dia masih boleh faham atlet Muslim ni perlu ada ruangan untuk solat, perlu ada ruangan yang bersih dan sebagainya, dan benda tu terjaga dan dia pun faham keperluan itu. Itu yang menjadi saya sebagai jurulatih pun, apabila ada yang berkata begitu, setidak-tidaknya benda tu kita dapat menilai lah seseorang walaupun dia bukan Islam, non-Muslim, tapi dari segi nilai-nilai murni ataupun nilai-nilai moralnya tu ada pada atlet tersebut. Dan semasa di Johanan AUG juga disebabkan oleh kekangan kenderaan ataupun transport, disebabkan kita penginapan dan juga venue tu agak jauh,
dan disebabkan kekangan transport kita terpaksa stay daripada pagi hingga ke petang lah sehingga selesai kejohanan. Bagi mereka yang dah habis event pun terpaksa menunggu di padang sehingga waktu transport yang disediakan ataupun dijadualkan tu tiba dan dapat balik ke penginapan bersama-sama lah. Bagi tempoh sepanjang berada di padang tersebut, ada juga di kalangan kita punya atlet ataupun daripada negara-negara jiran yang Muslim, ada satu ruangan disediakan ataupun nak kata dikhaskan tu tidak, tapi disediakan dikhaskan untuk atlet ataupun pegawai-pegawai yang ada di venue tersebut melakukan solat lah. Jadi bagi saya bukan sahaja kefahaman itu sendiri di peringkat dalam negara, tetapi di luar negara ataupun di peringkat rantau Asia Tenggara ni bagi saya tak ada masalah. Cuma di peringkat ataupun di luar daripada zon ataupun Asia Tenggara ni mungkin cabaran tu lebih sedikit lah. Terutamanya dari segi isu halal haram, dari segi pemakanannya, itu yang perlu kita jagalah di kalangan jurulatih dan juga atlet. Memang sukarlah kalau kita nak bercerita berkenaan dengan isu halal haram ni. Di luar negara kita tahu dari segi untuk dapatkan makanan yang dijamin halal tu memang susah dan terbatas. Pengalaman saya sendiri kalau pergi ke kejohanan luar, saya memang suruh atlet menyediakan makanan individu masing-masing lah. Seperti dia bawa lah sardin ke ataupun Maggi ke yang dikira perlu untuk keperluan individu tersebut. Dan apabila sampai di sana pun ada sebagai jurulatih ni saya kena carilah tempat-tempat makan halal yang boleh kita pergi dan dapatkan setidak-tidaknya. Kalau boleh dapat makanan halal walaupun sikit pun, benda tu dapat membantu. Sebab apa? Mungkin bagi saya benda tu dari sudut psikologinya, kalau kita kenyang ni, kita boleh perform better lah. Itu saya punya tanggapan saya. Tapi setakat ni alhamdulillah lah, apa yang saya lakukan memang berjaya lah. Maksudnya dari sudut, walaupun dari segi menang atau kalah tu itu bukan isunya, tetapi bagaimana penyediaan kita ataupun tanggungjawab kita untuk menyediakan makanan halal ataupun yang boleh membantu atlet ataupun pemanah dapat meningkatkan prestasi dari semasa ke semasa lah. Itulah betul. Kita dalam kelas pun, Coach Hawi, student lapar pun dah tak fokus. Kan? Apatah lagi kalau bertanding, venue memanah tu dia bukan indoor. Kita tengok dekat TV, memanah ni dekat kawasan yang terbuka. Ada yang bertanding tu dengan cuaca yang tengah panas terik. Kan? Jadi memang kalau pada hemah saya lah, perkongsian pada Coach Hawi ni memang sebenarnya mencabar lah. Walaupun cakap alah, memanah bukannya nak kena gempur-gempur orang ataupun nak kena berlari keliling padang. Tetapi lebih kepada peperangan mental diri dan kita dan juga pihak lawan, cuaca juga dan penonton. Okey, saya nak tariklah perbincangan tu kepada Ustaz Isra kan. Sukan ni kalau tidak ada pemain ke-12 ataupun penonton tu dilihat begitu suram, kita nak bertanding pun jadi tak bersemangat. Kadang-kadang kumpulan ataupun pasukan yang nak kalah, sorakan daripada penonton tu sebagai suntikan vaksin. Terus dia bersemangat. Dan kadang-kadang peminat ni dia sukar untuk dijangka. Sebagaimana kita tahu pada 2 Oktober pada tahun lepas, satu insiden yang mana di negara jiran kan rasa tidak puas hati, satu tindakan yang di luar jangkaan peminat-peminat sukan. Bagaimana
kita nak menerapkan elemen Islam dalam kita mengawal dan wujudkan sikap tanggungjawab antara atlet, penonton ataupun dalam pihak pengurusan tu tadi. Sebab sukan hari ini bukan sekadar satu one man show atlet tu sahaja. Penonton pun ada. Orang tengok, orang sponsor sukan ni. Jadi macam mana kita nak selitkan sedikitlah elemen ataupun bagaimana Islam meletakkan kesedaran dan tanggungjawab kepada stakeholder dalam dunia sukan ni. Audio Ustaz Isra, kita tak dengar audio. Okey, terima kasih. Baru dah penonton boleh dengar. Peminat. Okey. Terima kasih. Saya lupa saya pakai baju ni AJK SAF tahun 2017. Dah lama lah saya terlibat dengan sukan antara fakulti. 5 tahun dah. Okey, penonton. Isu penonton ni adalah isu masyarakat sebenarnya. Isu penonton ni adalah isu masyarakat. Sebagai kita tahu, sejauh mana tingginya tamadun sesebuah negara tersebut, maka ia akan menggambarkan perangai ataupun sikap atras mereka, penyokong mereka di dalam stadium. So apa yang saya lihat di sini, contoh yang paling menarik dan cantik adalah penyokong daripada Jepun di Piala Dunia Qatar, kan? Kalau lihat setiap kali perlawanan, orang-orang Jepun ni terus mengutip sampah-sampah yang berada di situ. Dan benda tu semua adalah hasil didikan. Di peringkat rendah ataupun mungkin di peringkat sejarah Jepun dahulu. Selepas dibom di Hiroshima dan Nagasaki, pembangunan masyarakat mungkin bermula daripada situ. Didikan, menghormati guru, menghormati orang tua, menghormati tetamu, menjaga kebersihan dan sebagainya. So, benda yang paling untuk ditekankan di sini soal penonton dan sebagainya adalah tanggungjawab guru di sekolah, tanggungjawab ibu bapa di rumah dan juga tanggungjawab kerajaan memperkenalkan subjek-subjek moral, subjek-subjek CTU kita panggil di universiti, ataupun subjek-subjek yang berkaitan dengan pembinaan jati diri di peringkat sekolah menengah rendah dan juga universiti. Kerana benda itu menunjukkan sejauh mana terbinanya tamadun Malaysia. Dalam Islam pun, kalau kita lihat, Islam menganjurkan kita untuk berakhlak mulia, bersifat mahmudah. Semasa kita bertanding, memang kita memerlukan suara-suara, sokongan-sokongan daripada orang sekeliling kita, atras kita lah. Kalau di UiTM sekarang ni, sukan antara fakulti tu penyokong tu kita panggil atras lah. Dia ada pertandingan atras, atras perempuan, atras lelaki dan sebagainya. Dia orang kena chant, kena menyanyi, bagi semangat. Oleh itu, kita ada adab-adab kita sebagai seorang Muslim dan juga sebagai seorang bumi putera Melayu. Apa yang perlu kita jaga? Ada adab itu, jaga pertuturan kita. Boleh nak mengata, tapi janganlah mengata sehingga berlakunya racism, menghina seseorang, downgradekan nilai-nilai kemanusiaan. Nyanyian semasa kita bersorak mestilah dengan adanya guideline, lirik-lirik yang baik, yang betul. Dan saya lihat dalam dunia sukan, pembaharuan yang perlu kita buat adalah, cadangan saya adalah mewujudkan penasihat syariah bagi setiap acara sukan yang kita ada. Kita buat penasihat syariah. Cadangan dari saya. Umpama bank, umpama syarikat company, bank, dia kena ada penasihat syariah nak memastikan yang mana kontrak, akad mana yang lulus syariah dan sebagainya. Begitu juga dengan company yang dimiliki oleh orang bukan Islam. Apa yang dia buat? Dia hire halal executive
untuk memastikan produk dia, tata cara mengeluarkan produk tersebut adalah halal, halal dan semua orang boleh menggunakannya. Alright. Apatah lagi sukan. Benda yang sama juga boleh kita terapkan. Mewujudkan satu portfolio penasihat syariah bagi bidang sukan untuk memastikan ataupun membantu, memantau, paling kurang menegur. Kadang-kadang kalau coach saja yang tegur, kita dah macam alah coach bersama. Tapi bila ada orang yang lebih kita nampak akhlaknya baik, sebagai ikon dan sebagainya, turut bersama dalam program tersebut, turut bersama dalam acara sukan dan sebagainya, turut menasihati, ini baik, ini bagus, ini peraturan ni ada perlawanan ni ada melibatkan sedikit unsur-unsur judi ke pertaruhan dan sebagainya, so kita kena elak dan sebagainya. Oleh itu bagi saya ini cadangan, idea yang baru muncul adalah wujudkan satu penasihat syariah, supaya dapat memantau dan melihat gerak geri lah, supaya kita ni behave. Dan pada masa yang sama, pemain dan juga coach mesti memainkan peranan yang sangat penting. Kadang-kadang apabila aturan ini telah melampaui batasnya, inilah peranan idola kita mungkin. Peranan siapa? Idola. Coach dan pemain adalah idola setiap atras. Apabila kita melihat atras dia tengah baling, tengah marah dan sebagainya, itulah fungsi seorang idola di dalam padang. Yang diorang datang untuk support kita. Di situlah kita menenangkan mereka, kita tunjukkan akhlak yang baik, kita sudah cool down dan sebagainya. So di sini untuk menerapkan nilai-nilai murni, akhlak yang mulia di dalam industri sukan ni perlu pelibatan daripada semua pihak di peringkat sekolah, kerajaan, orang yang menganjurkan dan juga atlet itu sendiri. Tak dapat lari daripada penyokong itu sendiri. Mestilah membawa nilai-nilai yang murni semasa masuk ke stadium perlawanan dan sebagainya. Okey, baik. Terima kasih. Satu cadangan yang baik kita wujudkan. Satu panel syariah. Dan saya percaya bila sebut tentang panel syariah tu, seingat saya lah. Sewaktu di Glasgow rasanya, kita ada pihak MSN ataupun pihak MOM. Dia pernah berhubung dengan akademik ataupun profesor di universiti-universiti tempatan untuk membangunkan garis panduan beribadah rasanya. Garis panduan beribadah bagi atlet-atlet Muslim yang beraksi pada bulan Ramadan, tak silap saya pada Glasgow lah, Olimpik di Glasgow. Okey, bercerita tentang komunikasi kan antara jurulatih, antara pemain, pengurus juga, dia sebenarnya ada satu bebanan yang sama. Dan komunikasi menjadi satu apa kita panggil anchor kekuatan untuk memastikan semua pihak dalam kesukanan yang kita ceburi itu faham satu definisi yang sama. Jadi bagi macam Cik Adib lah, sebagai seorang yang pernah menguruskan, nak menguruskan orang ni susah. Lagi-lagi anak-anak muda kan yang jiwanya kadang-kala nak apa? Nak menang, kadang-kala tak boleh kena provoke. Kadang-kala ada isu-isu yang remeh-temeh ni lah. Kadang-kala mudah untuk menjadi trigger kepada emosi pemain. Jadi sebagai seorang pengurus, bagaimana ataupun apakah perkongsian yang Cik Adib boleh sarankan, terutamanya bila atlet ataupun ahli sukan dia nak bersaing di pentas yang lebih terbuka. Kalau kita tadi nampak di peringkat UiTM, di peringkat universiti, mungkin sebab Cik Adib pun dah bertugas di institut pendidikan yang lain, ada tak tips ataupun perkongsian yang kita boleh sampaikan supaya atlet yang bertanding di arena yang lebih terbuka ni bersedia untuk nak hadapi cabaran provoke contohnya daripada pihak lawan penonton. Dan Cik Adib sebagai pengurus, kita pun tak boleh nak terikut-ikut emosi pemain kita, bahkan kita perlu lebih matang melihat, menganalisa keadaan pada ketika itu. Dipersilakan Cik Adib. Okay. Terima kasih, Ustaz Syukri. Jadi pertamanya saya menyokonglah apa yang Ustaz Yusra sampaikan tadi. Okay. Jadi pada saya, untuk kita pastikan atlet kita ni boleh berakhlak, bahasa kita orang Muslim, berakhlak mulia lah sepanjang masa ni, kita sebagai pengurus pun kita kena
menjadi contoh. Kita macam Ustaz Isra katalah, dia kena ada ikon dia. Kan. Kalau kita nak contohnya kalau kita nak atlet kita menepati masa, kita sebagai pengurus pun kita kena tepati masa. Kita sebagai pengurus pun kita kena menjagalah situasi-situasi tu. Kalau kita pun sama naik, jadi apa beza kita dengan atlet kita? Kan. Jadi pada saya macam Ustaz Syukri kata tadi, komunikasi tu adalah kunci. Kita sebagai pengurus, kita kena maklumkan pada atlet kita apa yang kita nak. Maksudnya selain daripada kita nakkan kemenangan di dalam satu-satu pertandingan, kita juga nak supaya atlet itu boleh membawa diri dia dengan cemerlang lah, senang cerita kan. Dalam bab adab ni kita kena istilahkan dengan cemerlang. Kita tak boleh kata baik, kita kena kata cemerlang. Biar atlet itu dan kita sendiri sebagai pengurus pun kita pergi tidak membawa penyesalan. Kadang-kadang kita menang tapi sebab kita sendiri menyebabkan provokasi pada orang, kita balik kita tak puas hati. Kita rasa tak tenang. Jadi yang boleh dengar yang boleh menguruskan atlet sebagai satu kumpulan ni adalah pengurus ataupun coach satu-satu pasukan tu. Jadi kita sendiri pun kena jadi ikon kepada atlet tu sendiri. Dan atlet mungkin dia akan jadi ikon kepada penyokong-penyokong pula lepas tu. Jadi untuk persediaan untuk bermain di luar lah, macam saya sendiri, kalau saya bermain Frisbee Open ataupun macam sekarang saya ada main bola tampar, saya akan bersedia dengan banyak plan. Biasanya kita ada plan A, plan B. Saya akan sediakan sampai plan D dan E dan sebagainya. Saya akan membayangkan beberapa situasi yang akan berlaku dan saya punya persediaan tu macam mana. Contohnya macam kalau pasukan bola sepak ASIS sendiri, walaupun kita dah ada perbincangan untuk penetapan kita pakai baju apa, tapi di hari pertandingan kita akan bawa semua baju. Kita akan bawa semua baju sebab kadang-kadang di pihak pengurusan penetapannya contoh warna hijau. Warna hijau hitam kita pakai, tim lawan akan pakai warna putih. Tapi bila referee tengok dia minta tukar. Dia minta stokin tukar color. Kita ada stokin putih, mungkin dia minta tukar stokin yang gelap juga. Jadi kita kena sentiasa bersedia situasi tu. Situasi macam tu, kalau pertukaran last minute ni biasanya dia akan menimbulkan sedikit perasaan yang menakutkan lah, terutamanya pada atlet. Pengurus sendiri pun dah gugup kalau ada pertukaran last minute ni, apa lagi atlet kan. Jadi kita kena sentiasa bersedialah dengan beberapa plan. Contohnya kalau kata hari tu kita menjangkakan hujan, apa persediaan kita kalau hari tu hujan, macam kat mana atlet kita nak solat, kat mana atlet kita nak bersedia dan sebagainya. Jadi macam saya sendiri pun kalau saya bermain di luar pun saya tak bawa satu uniform lah, saya akan bawa lebih 2-3 uniform. Seluar terutamanya sebab seluar ni kita sudah maklum lah, dia senang sangat. Lagi-lagi sukan yang memang melibatkan larian dan sebagainya ni, dia senang sangat terkoyak dan sebagainya. Jadi kita nasihat saya untuk atlet-atlet ni, kita kena buat persediaan yang lebih daripada yang biasa kita buat. Mungkin kalau benda tu mahal, contoh macam saya pun sekarang ni saya mau pada menguruskan adik saya pun memanah juga sekarang ni di mana juga. bawah 17. Jadi bawah 18. Jadi kebiasaannya sebelum dia ke tournament tu saya akan tanya dia, barang ni dah ada. Kalau hujan pakai kasut apa? Biasanya tentulah sebab macam yang saya cakap tadi, memanah ni biasanya outdoor. Jadi persediaan untuk outdoor ni dia lain sikit. Nanti nak solat ni dekat mana? Kita kena standby lah tempat tu macam mana kan. Even bola sepak pun sama juga. Kalau hujan, kasut dia nak pakai kasut macam mana? Biasanya kita tengok berapa start yang kena pakai. So persediaan tu sangat penting lah di peringkat pengurus sendiri dan di peringkat atlet sendiri. Semua kena bersedia. Itu saja. Okey, baik. Banyak kali Encik Adik sebut tentang persediaan, planning kan, merupakan salah satu daripada perkara yang ditekankan. Kalau macam Coach Awi lah, hari ni kita nampak, hari ni orang melihat sukan sebagai satu kerjaya, ada di kalangan anak muda sekarang
dia dah tanamkan azam, aku nak beraksi di pentas Olimpik. Yang kita tahu pentas Olimpik ni menjadi idaman lah untuk semua atlet dalam apa juga sukan. Kan kalau kita tengok World Cup tu, uish, dapat main World Cup tak kisahlah tersingkir round pertama ke, tapi berapa masuk World Cup tu pun dah kira champion dah tu. Jadi macam hari ni kita tahu cabaran tu dia banyak, dan kadang-kadang tak semua kita dapat persembahkan kepada atlet sewaktu di peringkat latihan. Jadi macam Coach Awi lah, sedikit tip dalam memberikan persediaan, terutamanya macam kita tahu di UiTM, pelajar-pelajar di Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi ni, mereka ada yang masuk ke UiTM atas tiket track sebagai atlet. Sama ada atlet SUMA ke, atlet MSSM di peringkat negeri ke dan sebagainya. Mereka, saya percaya diorang ada pasang niat, aku nak jadi atlet profesional, aku nak beraksi di Olimpik, nak main, nak harumkan nama negara. Kan macam kita tahu pemenang peringkat pertama Commonwealth tempoh hari kan, saudara Anik tu daripada UiTM, cukup membanggakan. VC keluarkan email belas kepada kami pensyarah pelajar, ucap tahniah, sebab dia bukan sahaja membawa nama negara tetapi membawa nama institusi yang diterlibat. Jadi macam Coach Hawi lah, sedikit tips lah, apakah persediaan, apakah apa kita panggil mindset, planning, bukan sekadar fizikal dan mental saja untuk beraksi di pentas yang cukup berprestij dalam dunia sukan. Okey, baik. Terima kasih Ustaz Syukri. Um, untuk mengulas apa yang soalan yang diajukan ni, sebenarnya berbalik kepada apa yang saya amalkan lah. If you fail to plan, you plan to fail. So mudah. Mudah. Jadi bagi saya, walau apa peringkat sekalipun, kita sebagai individu, persediaan diri itu perlu. Macam saya sendiri pun, saya tertarik apa yang diperkatakan oleh Cik Adib tadi, bagaimana banyaknya plan, bukan kata A, B saja, tapi banyak lagi plan-plan yang berkemungkinan berlaku. Itu juga yang saya amalkan. Kalau pergi ke mana-mana competition ataupun ke mana-mana kejohanan ataupun latihan dan sebagainya, saya rasa beg saya tu berat. Beg luggage saya tu berat. Bukan disebabkan barang-barang makan ataupun ni, tetapi lebih kepada equipment. Equipment, spare equipment ataupun sebab kita plan ke arah itu. Jika berlaku apa-apa kerosakan ataupun sama ada minor ataupun major terhadap peralatan, menyebabkan pemanah itu sendiri tidak dapat beraksi. Sedangkan kita dah berlatih ataupun bersedia makan masa bertahun, setahun ataupun 2 tahun untuk ke sesuatu kejohanan, terutama kejohanan yang besar lah. Tetapi disebabkan oleh satu masalah ataupun satu kerosakan kecil, tapi kita tidak menyediakan barang-barang ataupun equipment yang sepatutnya kita tukar, dia akan menyebabkan kita mengalami kekalahan. Saya kongsikan bagaimana apa yang berlaku semasa kejohanan, semasa Sukan Olimpik di Tokyo tahun 2001 itu. Pemanah daripada saya tak ingat daripada mana, tapi daripada Europe beraksi bersama kita punya pemanah Muhammad Khairul Anwar. Kalau diikutkan pemanah kita dah mengalami kekalahan, tetapi disebabkan peralatan ataupun peralatan yang digunakan oleh pemanah opponent tersebut patah ketika beraksi dan menyebabkan kita mendapat kemenangan. Itu dari sudut kita ambil pengajaran dari sinilah. Jika perkara itu berlaku pada atlet kita, apa tindakan kita. Tetapi bukan untuk atlet yang opponent tersebut, bukan dia tidak bersedia, dia bersedia.
Pada ketika itu dia membawa dua peralatan, satu yang digunakan untuk tanding dan satu lagi peralatan spare lah. Dan seperti kita sedia maklum, kita tak bersedia untuk apa kemungkinan yang berlaku. Menyebabkan kita ada peralatan untuk spare tetapi mungkin tidak digunakan ataupun tidak membuat persediaan yang rapi, menyebabkan penggunaan peralatan itu tidak sama dengan peralatan yang digunakan semasa pertandingan. Jadi persediaan-persediaan ini memang amat-amat dititik beratkan, terutama kepada atlet-atlet lah yang mana ingin mewakili negeri ataupun universiti ataupun negara. Apa yang dikatakan oleh Ustaz Syukri tadi, bagaimana seronoknya ataupun gembiranya masyarakat ataupun komuniti UiTM itu sendiri apabila salah seorang daripada pelajar memenangi pingat emas. Itulah yang saya rasai semasa pada tahun 2003 ketika saya membawa pulang 2 pingat emas di kejohanan di Tamasya Sukan Si Vietnam. Sekali pertama pingat emas dimenangi oleh Malaysia, dan pada ketika itu seluruh Shah Alam saya diarak oleh pick-up dan dibawa mengelilingi seluruh Shah Alam lah. Dan itu satu kebanggaan lah bagi pihak UiTM dan satu penghargaan fakulti itu sendiri kepada pelajar-pelajarnya, dan saya harap pelajar-pelajar yang terlibat dalam sukan ini tidak mengambil mudahlah perkara ini. Dan jangan kata pihak universiti tak support, jangan kata pihak fakulti tidak memberi sokongan dari segi pelepasan dan sebagainya. Sebenarnya apabila kita menunjukkan komitmen kita, tak mustahil orang lain pun akan menyokong kita daripada belakang. Yang penting apa yang kita buat itu adalah berdasarkan sejauh mana kita punya kehendak ataupun kita punya keazaman untuk terus maju. Dan dari segi planning dan juga dari segi penetapan matlamat harus ditekankan supaya apa yang kita impikan, apa yang kita azamkan selari dengan perbuatan kita. Itu yang lebih penting. Jangan kita berazam untuk mencapai sesuatu tapi dari segi fizikalinya tidak ke arah itu. Itu yang perlu ditekankanlah supaya selari dengan matlamat yang kita tetapkan dan perlakuan diri kita ataupun fizikal kita ke arah itu. Saya rasa setakat itu je. Oh, kalau diarak tu, tidur dengan medal malam tu Coach Hawi rasanya. Kan? Kan 2 pingat emas kan. Malam tu tidur dengan medal kan. Esok pergi sebenarnya gembira je lah kan. Macam saya ketika mana bila mana pengkhabaran dan kita follow sukan, kita dapat tahu ni rupanya pelajar UiTM. Kita pun sekaligus sebagai warga UiTM, walaupun kita bukan pensyarah di Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi, tapi kita rasa macam, power lah budak-budak ni. Kan, kuat betul budak ni boleh angkat. Banyak betul yang telah dikorbankan perform betul player ataupun atlet ni. Sekaligus dia memberikan rasa tumpang gembira lah dengan pencapaian atlet daripada universiti kita sendiri. Sedikit Ustaz Yusra, macam mana kita tengok hari ni sukan e-sport lah. Kita alang-alang nak cerita tentang Gen Z sekarang ni. E-sport hari ni orang memang gila. Orang memang betul-betul menjadikan sukan e-sport ni salah satu daripada dimensi baru dalam sukan. Main game, duduk, menghadap PC, menghadap phone dan sebagainya dan menjadi taraf pemain e-sport profesional. So, ada tak sedikit macam syarat ke kita terutamanya sebagai Muslim untuk kita terlibat pemain e-sport ni, ataupun dia tak ada sebenarnya sebarang syarat yang terutamanya melibatkan agama dengan sukan e-sport ni?
Boleh tak kupas secara ringkas untuk yang terakhir ni? Okey, terima kasih. Soalan contemporary kita panggil. Soalan contemporary. Ya, soalan budak-budak zaman now orang cakap. Zaman now. Okey, e-sport. Kalau kita dahulu, mak ayah kita kata apa? Jangan main game. Ni main game ni, Ha. masa main game. Tapi sekarang jadi berbeza. Universiti suruh student dari mana-mana fakulti, pengajar Islam sekalipun, medik sekalipun, mainlah PUBG. Mainlah Mobile Legend. Dan menjadi satu KPI bagi di universiti. So, sebenarnya apa e-sport ni kan? E-sport memang satu industri yang sangat besar sekarang. Mencecah 30 bilion USD. Dari sudut penganjuran, sponsorship dan sebagainya. Dan yang terbaru kalau kita lihat industri e-sport ni, saya ada baca baru-baru ni, player daripada kelab PSG apa dah yang main bagi bukan Mobile Legend, ni Dota. Membawa pulangan hadiah berbentuk 2 USD bagi individu. Satu kumpulan tu dia dapat 8 USD ke berapa. Sekali permainan dah dapat hampir 10 juta ringgit Malaysia. Dan sekarang ini ke arah belanjawan negara pun, Malaysia pun banyak memperuntukkan 20 juta, 30 juta untuk pembangunan e-sport. So sekarang e-sport ni sebenarnya kalau kita lihat dan dikaji banyak, scholar-scholar telah mengkaji bahawasanya sukan, game dan sebagainya banyak manfaat dia. Banyak manfaat dia. Antara manfaat yang sangat ketara kita lihat adalah dapat meriliskan tension. Belajar penat-penat, dah mengajar penat-penat, release tension dengan main game. Bagi mereka yang handle apa tu? Handle peralatan mikro yang kecil-kecil macam doktor dan sebagainya. Mereka perlu mengasah kemahiran untuk handle cursor, handle button, untuk buat pembedahan menggunakan komputer, masuk dalam perut, dalam hidung, dapat benda tu. Semua tu memerlukan praktis dan latihan. So salah satu cara jalan dia adalah melalui e-sport ni, e-game. So banyak lagi lah kebaikan dia. Dari sudut Islam bagaimana pula? Dari sudut Islam secara dipanggil secara dasarnya kita memang ada guideline. Dipanggil guideline untuk berhibur. E-sport adalah hiburan. Tak ada guideline untuk berhibur. Dan sekarang apa saya tengah membina garis panduan khusus untuk e-sport. Belum siap lagi. Okay? Tapi kita pergilah. Dia punya garis panduan secara kasarnya apa yang telah digariskan oleh Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama besar, untuk terlibat dengan dunia e-sport sebenarnya boleh, bukan tak boleh sebenarnya, sebab semua orang terlibat sekarang ni, takkan kita tiba nak melarang. So ada beberapa guideline dalam berhibur ni. Yang pertama, ketika mana kita sedang bermain sukan dan sebagainya, tak kira lah e-sport ke, sukan dipadangkan, perbuatan tersebut kita pastikan supaya ia tidak melalaikan tanggungjawab dan amanah kita. Amanah kita sebagai apa? Seorang pelajar. Waktu belajar kita masuk belajar. Waktu solat kita kena solat. Okey? Seorang bapa, waktu anak nangis pergi susukan anak. Jangan main game, jangan marah sebagainya. Tanggungjawab tersebut mestilah dijaga. Okey, tidak melalaikan iaitu menjaga masa dengan sebaik-baiknya. Tidaklah main game sampai 5 jam sehari tak buat apa. Kecuali training lah kan. Training wakil negara itu boleh lah kan. Dia buat benda tersebut. Tapi kita yang biasa-biasa ni, pastikan nak buat latihan apa tu, masa tu di-guide dengan elok. Waktu makannya, waktu tidurnya, waktu rehatnya, waktu kita berkomunikasi, bukan komunikasi, kita panggil kita berkawan. Alright, itu kena jaga. Tidak melalaikan dan jaga tanggungjawab serta amanah kita. Yang kedua, pemilihan game. Sebenarnya ada pemilihan game. Pemilihan game itu tidak bolehlah kita pilih permainan yang ada unsur-unsur syirik. Sehingga menyekutukan Tuhan. Sehingga buat ritual menyembah dalam game tersebut. Dilarang.
Tiada unsur keganasan yang melampau, dia panggil gore kan. Okey. Mainan tersebut memang kalau kita lihat, tugas kita ni untuk buat sembelih orang. Sembelih pula nampak pisau tu kena leher dia, urat darah keluar dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan seperti itu perlulah dielakkan. Dalam PUBG sekali apa, memang tembak orang, bunuh orang, tapi kita tak nampak bahawasanya itu ada satu aktiviti yang dipanggil menanamkan sifat ingin perkara yang negatif. Ha, So panduan ni kalau dari sudut pembinaan game tersebut, developer kena cakna isu-isu masyarakat terpengaruh dengan sisi gelap game tersebut. Oleh itu sebagai seorang Muslim, kita cuba elak geng-geng yang terlampau ganas. PUBG, Mobile Legends, apa semua tu kita lihat tiada unsur ganas sebenarnya. Yang mati pun darah pun tak ada. Alright. Selain daripada itu, kita perlu jauhi daripada unsur-unsur lucah atau eksploitasi manusia. Okey, dalam permainan tersebut, pakaian yang mencolok mata, jauhi. Dan yang paling penting, dijauhkan daripada unsur-unsur perjudian dalam game. Unsur-unsur perjudian dalam game memang banyak berlaku. Yang selalu kita dengar adalah bakar koin. Bakar tu dia panggil roll ataupun dipanggil teka. Kita cuba meneka menggunakan duit dan sebagainya. Kita roll. Roll player, roll senjata. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat dan sebagainya. Itu merupakan unsur-unsur judi. Kenapa saya kata unsur-unsur judi? Sebab di situ ada pertaruhan. Ya apa? Kita roll menggunakan duit yang kita bertop up. Tapi kita tak dapat apa yang kita nak. Maka kita mengalami kerugian di situ. So benda ni perlu diperhalusi, dikembangkan lagi dalam konsep e-sport itu sendiri secara dalam ni secara kasar yang diberikan. So kebanyakan game yang mempunyai unsur syirik, keganasan yang melampau, seksual yang melampau, unsur judi, perlu kita elakkan. Ramai orang terlibat dengan e-sport sekarang, tapi ramai orang tak sedar adanya unsur judi terutamanya di dalam e-sport tersebut. Itulah sedikit berkaitan dengan e-sukan. Okey, baik Ustaz Yusra, terima kasih atas sedikit garis panduan untuk bagaimana kita dalam isu kontemporari berkaitan dengan sukan e-sport ni, yang saya rasa rata-rata boleh dikatakanlah ramai peminat, tak kira jantina, lelaki dan perempuan kan. Kita nampak kalau budak Asis tu kan, kalau budak Asis, budak perempuan duduk, kalau dah melentang telefonnya tu, kan dua-dua tangan dekat phone tu, jarang orang bertasbih. Kan, mestilah dia tengah main game. Dia tengok, loh, main game juga budak perempuan ni. Tak, sekarang ni e-sport ni dia tidak mengira jantina. Bahkan dia telah menjadi satu fenomena barulah. Dan oleh sebab itu, Islam kita lihat sebagai satu agama yang syumul, ada garis panduan, ada tata cara bagaimana untuk kita berinteraksi dengan perubahan dalam teknologi itu juga. Okey, baik. Saya rasa banyak dah kita kupaskan dari sudut pengalaman, dari sudut tata cara hukum, dari sudut komunikasi dan sebagainya. Masa memang mencumbui kita. Masa memang tak cukup sebenarnya untuk 1 jam, 2 jam. Kalau kita boleh bawa Coach Awi datang dekat student dekat ASIS ni, bawa equipment, saya rasa lagi lama kita dapat perkongsikan tu. Jadi suka saya simpulkan ataupun rangkumkan hasil daripada perkongsian para panel, iaitu pertamanya, sukan dan Islam sebenarnya dia bergerak seiringan. Jarang orang melihat pada sukan itu adanya agama. Dan kebanyakannya kita terlupa sewaktu kita bersukan bahawa kita sedang membawa nama agama dalam diri kita, dalam pasukan, dalam nama universiti itu sendiri. Oleh sebab itu, kesedaran tentang agama itu sendiri, dan sebenarnya agama tidak pernah menghalang umatnya untuk bersukan. Bahkan macam Coach Awi kan, sukan memanah adalah salah satu sukan di dalam sunnah Nabi SAW. Salah satu sukan yang Nabi pesan kat kita, ajar anak-anak kamu ni memanah, kemudian berkuda dan berenang. Sebab dia ada kebaikan dari sudut melatih mental, fokus, jati diri dan juga kekuatan.
Oleh sebab itu, kalau kita dalam sukan, sebenarnya dia bukanlah satu perbuatan yang sia-sia, tetapi untuk kita menjadikan sukan itu sebagai ibadah, tata cara menghidup fik, niat yang kita ikhlaskan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, garis panduan yang tidak melanggar kepada syariat perlulah kita patuhi. Agar setiap anak panah yang kita lepaskan, setiap gol yang kita jaringkan, setiap one shot one key dalam e-sport tu kita dapat, dia ada ganjaran yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan orang mungkin nampak kau dapat penat je, tak, aku bersukan ni, aku membawa agama, dan agama inilah yang menjadi acuan dalam sukan dan rekreasi aku. Kalau misalnya aku meletakkan sukan dan rekreasi sebagai acuan utama, agama kadang-kala tidak dapat mengikut, sedangkan sukan dan rekreasi itulah yang mengikut pada acuan agama. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua panel. Coach Hawi, terima kasih. Daripada Bukit Jalil, Coach Hawi. Kan? Kan? Ya, ya. Daripada Bukit Jalil, kan? Encik Adib, daripada Kolej Pendidikan, kemudian Ustaz Yusra, daripada Shah Alam, dan juga pelajar-pelajar yang turut hadir mengikuti CGCT Collaborative Teaching ataupun perkongsian secara kolaboratif bersama dengan industri dan juga akademik, para asatizah yang turut serta bersama dengan sesi pada malam ini. Kan banyak ada asatizah yang join kita malam ni, kan. Dr. Azri Bahari ada, Dr. Ashraf Zaki ada, Dr. Kamil daripada Seremban 3 pun ada, pelajar-pelajar daripada Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi. Moga-moga perkongsian, garis panduan, tips pesanan yang dikongsikan oleh semua panel dapat kita ambil dan kita sampaikan kepada orang lain. Kan mungkin kita tak dapat banyak, tapi kita kongsikan dengan orang lain, moga-moga dia mengalirlah jariah ilmu yang bermanfaat daripada panel-panel kita, dan kita juga menjadi asbab orang lain membuat kebaikan atas perkongsian yang kita sampaikan. Jadi saya sekat itu saja. Moga-moga ada pertemuan yang akan datang yang mungkin kita boleh aturkan. Kehadiran? Jangan lupa kehadiran akan dikongsikan selepas ini. Mohon untuk semua pelajar untuk mengisi Google Form kehadiran dan juga untuk mendapatkan e-sijil untuk aktiviti kita pada malam ini. Jadi setakat itu sahaja daripada saya, moderator. Saya memohon maaf sekiranya ada salah tata cara, salah tutur kata dalam mengendalikan sesi CGCT forum kita pada malam ni, isu dan cabaran sebagai seorang Muslim dalam sukan dan rekreasi. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majulah sukan untuk negara. Macam wartawan Esrawan ni. Make sense,